Saudara, kita sama-sama hari ini akan membuka kitab kita dari Yeremia pasal yang ke-18. 那么我们今天要一起来翻开我们的圣经，在耶利米书第18章。 Yeremia 18 ayat 1 sampai yang ke-6. 耶利米书18章第1到第6节。 Ayat 1, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." 神的话这样说：耶和华的话临到耶利米说：“你起来，下到咬浆的家里去，我在那里要使你听我的话。”第3节，我就下到咬浆的家里去，正遇他转轮做器皿。咬浆用你做的器皿在他手中做坏了，他又用这泥另做别的器皿。咬浆看怎样好就怎样做。耶和华的话临到我说：“耶和华说，以色列家，我带你们岂不能照这咬浆弄泥吗？以色列家，你在咬浆的手中怎样，你们在我的手中也怎样。” Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， sejak kecil 我从小 sampai sekarang ada mainan anak yang namanya Lego. 直到今天呢，有一个小孩子玩的玩具叫做乐高。 Mungkin saudara tahu Lego itu seperti apa? 也许你知道所谓的乐高是什么东西， Ya, seperti ini saudara. 就像这个样子。 Saudara, Lego ini adalah terdiri dari potongan-potongan balok-balok kecil 那么它从一个小小的东西组成起来， yang mana bisa dipasang-pasangkan satu sama lain 然后彼此之间就可以结合。 dan pada akhirnya bisa membentuk sebuah bangunan atau formasi yang bagus, 那 saudara. 么到最后呢，就可以组成一个很好看的建筑物或者 Lihat 很好看的一个东西。 Bagaimana bagusnya benteng ini, megahnya benteng ini, saudara. 你看到这个堡有多漂亮？ Dan di zaman ini mungkin Legonya sudah lebih canggih lagi, ada karakter-karakter yang dimunculkan di sana. 那么近代的乐高就更先进，它可以做出各种各样的这个样子。 Nah, di awal khotbah ini saudara, saya ingin mengajak saudara sesaat untuk mencoba untuk berandai-andai, berimajinasi. 那么在一开始我就想约我们大家在这里一起来想象。 Jadi seandainya jikalau umpama saudara, jadi ini memang nggak mungkin terjadi. Tapi seandainya mungkin, 本来这件事情不可能发生，但是呢，如果 seandainya orang-orangan kecil, karakter-karakter yang ada di dalam mainan Lego ini bisa hidup saudara. 如果乐高这样子的一个玩具可以做出一个活的人物的话， Maka itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. 那这就一个非常了不起的一件事情。 Anak-anak kita pun akan mainan ini dengan lebih seru saudara. 那么我们的孩子他就会更开心的玩这个玩具。 Tapi suatu kali ketika anak-anak kita sedang main saudara, 但是呢，如果有一天我们的孩子在玩这个玩具的 tiba-tiba 时 mereka 候， menangis. 后来呢，突然他们在那边哭了。 Ternyata atas perintah karakter raja di dalam Lego ini saudara, 原来呢，这个乐高做出来的这个王， maka 他发 raja 出一 itu 个命令， memerintahkan agar katapel atau katapult itu melemparkan balok Lego itu ke anak saudara. 那么这个王他就命令用一个小玩具丢在你孩子身 Dan 上， ketika kena mata anak saudara, 然后丢到你 kesakitan 孩 sekali. 子眼睛的时候，他就非常的痛。 Ketika itulah mereka menangis saudara. 那个时候他们就哭了， Saudara mendekati mereka dan mencoba untuk mengamati apa yang 然 terjadi. 后你们就赶快跑到你们孩子那里，你们就看有什么事情发 Saudara 生。 masih terhenyak, terkejut 你 melihat 还是 semua 你 ini. 还是非常的惊讶，看到这一切事情发 Saudara 生。 ketika sedang mengamati saudara, 当你们慢慢的在那边观察的时候， ternyata ada karakter Lego pemanah ini sedang membidik saudara dan akhirnya dia menembakkan anak panahnya mengenai pipi saudara. 那么有一个乐高人物呢，他在那边把箭射出去，射到你的脸， Sehingga saudara kesakitan luar biasa. 因此呢，你非常的疼痛。 Saudara, saudara sendiri yang beli Lego ini di toko.
那么是你自己把这个乐高买回来， Saudara yang bayar untuk Lego ini. 你用钱把这个乐高买回来， Saudara yang punya mainan ini. 这个玩具是属于你的。 Bahkan mungkin waktu anak-anak saudara pun merangkai ini, saudara turut membantunya. 甚至当你的孩子在那边把这些玩具做起来的时候，你也在旁边帮助他们。 Kita yang membuatnya menjadi bagus seperti ini. 那么是我们把它做得这么好看， Bagaimana perasaan kita melihat apa yang semua ini ternyata memberontak melawan kita. 那么我们所做的这些东西，后来它反抗我们，我们的感觉、我们的感受是什么呢？ Menyakiti anak-anak kita, 它伤害我们的孩子们， melukai kita. 它伤害我们。 Saudara, kalau itu terjadi pada saya, saudara, 那么如果那件事情发生在我身 saya 上， akan hancurkan Lego ini, 我就不 saudara. 会把那个乐高把它破碎， Saya akan buang dan mungkin akan bakar mereka. 可能我会把它丢掉，把它焚烧。 Oke, saudara, kembali ke dunia nyata lagi. 那我们再回到这个现实的世界里面， Tadi adalah sebuah contoh 刚 saja. 才前面那个是一个这个例子而已。 Kita bisa marah, jengkel, dan kita akan membuang hal-hal yang menjengkelkan kita, saudara. 那么我们会很生气，并且会丢弃那一些使我们生气的事情。 Tapi khotbah hari ini saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana Allah kita berhubungan dengan umat yang tidak taat kepadanya. 但是呢，今天透过这一篇道，我要告诉你们，我们的上帝他怎么样跟反抗他的百姓建立这个 Bagaimana 关系呢？ Allah tetap mengasihi umat yang melawan dan memberontak kepadanya. 上帝他爱反抗他的那个百姓。 Firman Tuhan ini bicara buat kita juga bagaimana Allah berhubungan dengan orang-orang percaya yang justru tidak taat kepada 那么 Dia. 其中的这一篇道也是在讲到我们这些不顺服、不听神的话语的人，神怎么样的爱我们。 Saudaraku, dari nas tadi Allah memerintahkan Nabi Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk. 那么从这段经，我们看到上帝吩咐耶利米先知 Dan di 往 sana- 咬浆的家里面去。 Yeremia mengamati bagaimana seorang tukang periuk atau penjunan itu membuat dari tanah liat menjadikan bejana-bejana yang dibuatnya. 那么在那个咬浆的家里面，他看到咬浆怎么样从泥做出来一个器皿。 Saudara, bejana-bejana ini ternyata dibuat dari tanah liat dengan memakai alat yang namanya pelarikan, saudara. 那么原来呢，它是用轮把这个泥做成器皿。 Istilah Indonesia pelarikan mungkin agak jarang ya, saudara ya. 那可能我们轮子这个我们也不太了解什么 Tapi 东西。 pelarikan ini adalah seperti ini, saudara. 那其实是这个样子。 Pelarikan dalam bahasa aslinya itu adalah sepasang batu dengan sumbu yang sama, saudara. 那么其实轮呢，就是有一双石头，它有同样的一个轴性。 Jadi ada dua piringan batu yang dipasang dengan sumbu yang sama dan itu akan berputar. 那把那个两块石盘，把中间的轮轴心连起来，然后它在那边旋转。 Piringan batu yang bawah itu akan diputar dengan kaki si tukang periuk itu, saudara. 那么咬浆用脚把下面的这个轮盘旋转起来。 Dan dengan putaran daripada kaki tukang periuk ini maka dia akan memutar sumbu dan akan memutar piringan yang atas. 然后因为下面的这个轮盘在下面旋转，上面的轮盘也会跟着旋转。 Nah, tanah liat itu ada di tengah dan akan dibentuk seiring dengan putaran itu, saudara. 然后把你放在中间，就用这样子的一个旋转的方法，把你磨成一个器皿。 Saudara, ternyata saat Yeremia mengamati tukang periuk ini bekerja, 原来当耶利米在那边观察咬浆工作的时候， ada kalanya tukang periuk ini menemukan cacat pada bejana yang dibentuknya. 那么有的时候呢，咬浆就会看到在器皿原来有这个破裂或者破碎的 Terkadang 地方， ada salah bentuk, 可能它做的这个形状不 tidak 完美， simetris, 也许不平衡， atau barangkali ada kerikil yang harus dihilangkan, 或者可能中间有一些小石头必须丢 atau 掉， barangkali tanah liatnya terlalu lembek. 或者很可能这个泥做得太软。 Saudara, hal-hal semacam ini bisa saja terjadi, 那么 saudara. 这些事情很可能会发生。 Dan si tukang periuk ini, saudara, tidak membuang bejana tadi, tanah liat tadi, saudara. 而原来这个咬浆并没有把这个泥做起来的 Tetapi 器 yang 皿丢 dilakukan 掉， adalah dia meremas kembali, menghancurkannya menjadi gumpalan tanah liat dan membentuknya kembali menjadi bejana yang lain yang menurutnya baik. 他所做的这个方法就是把这个不完美的器皿弄碎起来，然后再重新制造一个新的器皿， Saudara, 而不是把那一个器皿丢掉。 Ketika bejana itu rusak, maka sang tukang periuk akan berusaha untuk meremasnya kembali dan
membentuknya kembali. 当那个器皿坏掉的时候呢，他就重新从同样的一个器皿再做出另外一个器皿。 Saudara, apa yang sebenarnya Allah mau dengan ini semua? 那其实上帝所要的是什么呢？ Karena sesungguhnya Allah sedang memberitahu kita semuanya 其实上帝在告诉我们每一个人， bahwa relasi antara bejana dan sang penjunan adalah relasi antara Allah dan umatnya. 就是窑匠和器皿之间的关系，来这个表示上帝和他的百姓的关系， Antara Allah dan saudara dan 是 saya. 上帝和你和我的关系。 Saudara, umat Allah itu seperti bejana di tangan Tuhan. 那么其实呢，上帝的百姓就像这个器皿在上帝的手中，或 Saudara, 者 Allah 器皿在 berhak 窑匠 untuk 的 menekan. 手中。 Allah berhak untuk meremukkan. Allah berhak untuk membentuk kembali sesuai apa yang Ia mau. 那么上帝有权利在那边塑造，上帝有权利使我们破碎，并且重新塑造我们，按照他自己的心意。 Allah mengatakan pada ayat yang ke-6, masa aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum 那么 Israel. 在第6节，上帝告诉我们说：“我岂不能像窑匠这样子弄你吗？以色列家啊！” Saudara, Tuhan berdaulat penuh atas hidup orang Israel. 那么其实上帝他完全掌管或者掌权以色 Tuhan 列人 adalah 的生 sang 命。 penjunan yang berhak untuk membentuk kita menjadi apa menurut 那 kehendaknya. 么上帝他就是窑匠，他有权利来塑造我们，按照他的心意。 Saudara, saat Tuhan memproses kita, apakah kita berhak melawan, saudara? 弟兄姐妹们，当上帝塑造我们的时候，我们有权利反抗吗？ Enggak mau Tuhan, 上帝，我不要， kita menolak Tuhan. 我们拒绝上帝。 Saudara, kalau memang Tuhan mengizinkan saudara mengalami apa yang namanya pembentukan, bahkan mungkin kehancuran atau diremukkan, itu karena Tuhan sedang mengasihi saudara. 如果上帝许可我们面临一些的这个冲击，甚至让我们破碎，这都是因为上帝他 Kita 爱 ini 我 cuma 们。 tanah liat. 我们只不过是泥而已， Bisa apa kita? 我们有什么权利呢？ Di dalam surat Roma, Paulus mengatakan demikian. 那么在罗马书，保罗这样讲说： Siapakah kamu, hai manusia? 人啊，你是谁呢？ Maka kamu membantah Allah. 你岂能反抗上帝呢？ Dapatkah yang dibentuk berkata pada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? 被塑造的人岂能对塑造我们的人说：为什么你这样子塑造我呢？ Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya? 那么窑匠对他自己的你，他没有权利吗？ Jelas-jelas di sini dikatakan bagaimana Allah itu betul-betul punya otoritas penuh atas hidup kita 那 semuanya. 么在这里强调说，上帝他在我们生命上有绝对的权利。 Saudara, kembali pada kisah Yeremia ini, saudara. 那么我们回到耶利米的这个故事来， Sebenarnya lewat sang nabi Allah terus menjanjikan berkat pemulihan pada umat 那么 Israel. 其实透过耶利米先知，上帝不断的应许以色列人要他们恢复。 Tapi masalahnya adalah mereka terus-menerus menolak itu. 可是问题是，他们不断的拒绝上帝， Mereka justru berkanjang dalam dosa. 他们不断的活在他们的罪恶里面。 Jika Yehuda bertobat, saya yakin bahwa pasti Allah akan mencabut semua rancangan-rancangan hukumannya, saudara. 如果犹大悔改，我非常的相信，上帝一定会不刑罚他们。 Tetapi Yehuda begitu sombong. 可是呢，犹大， Dengan pongahnya mereka berkata, percuma, tidak bisa, tidak ada gunanya. 可是犹大非常的骄傲，对上帝说：“不可能，这没有用。 Saudara, kita tahu dalam sejarah bagaimana mereka terus berbuat ketidakadilan. 我们知道，在历史里面，他们不 Mereka 断的 terus 行不公义的事情， melakukan penyembahan 他们 berhala. 不断的拜偶像。 Saudara, seruan pertobatan terus dikumandangkan lebih daripada ratusan kali di dalam kitab Yeremia 那么 ini. 在耶利米书里面，我们看到悔改的信息是超过100次， Bahkan bukan cuma oleh Yeremia. 不单是耶利米在那边向他们 Yeremia 悔改。 bukan orang pertama kali yang berkhotbah kepada mereka. 那么耶利米不是向他们讲到的第一个人， Ada nabi-nabi lain yang sudah diutus oleh Tuhan untuk menegur mereka. 他之前已经有许多的先知被上帝差派来指责他们， Tetapi saudara, mereka terus-menerus
tidak mau merendahkan diri 可是呢， mereka. 他们一直的不断的不愿意谦卑自己。 Yehuda telah gagal menjadi bangsa yang telah dipilih Allah. 那么犹大作为神所拣选的一个百 Gagal 姓，他 menjadi 们 bangsa 失败 yang 了， kudus, umat kepunyaan Allah. 他们失败成为一个圣洁的百姓，是属于 Nama 上 Tuhan 帝的， bukan dimuliakan, justru malah dicela gara-gara mereka. 因为他们神的名不得荣耀，反而被人羞辱。 Saudara, selama lebih daripada 40 tahun Yeremia melayani. 超过40年，耶利米服侍Dia 上 dengan 帝， setia terus menyerukan seruan-seruan pertobatan. 他忠心的在那边来劝百姓悔改。 Tetapi pada akhirnya memang mereka tidak bertobat. 可是呢，到最后他们就本来不悔改。 Saudara, pada akhirnya nubuatan Yeremia itu menjadi kenyataan pada masa Yeremia masih hidup, saudara. 那么耶利米活着的时候，这件事情就变成事实。 Tahun 605 BC atau 605 sebelum Masehi, 在主前605年， Raja Babel datang dan dia menghancurkan Yerusalem serta bait Allah. 巴别王他来到耶路撒冷，毁灭圣殿，毁灭耶路撒冷。 Raja Yehuda dan rakyatnya dibawa, diangkut kepada pembuangan di Babel sana. 那么犹太人被掳到巴别过去。 Namun di tengah-tengah kondisi kehancuran semacam ini, saudara, 那么原来在这样子被毁灭的情况之下， Yeremia tetap menubuatkan sesuatu yang baik. 耶利米他仍然说一句很好的 Bahwa 预言。 mereka suatu saat nanti akan dipulihkan dari pembuangan. 那么从被掳之地，他们将有一天被领回他们原来的土 Saudara, 地。 ketika kita sama-sama mempelajari bagian firman Tuhan ini, 那么当我们学习神的话语的时候， memang firman Tuhan ini pada awalnya ditujukan untuk orang-orang Yehuda. 那么本来这篇道呢，一开始是讲给犹太人听的。 Tetapi firman Tuhan ini juga sesungguhnya bicara soal kita. 可是呢，这篇道其实也讲到关于我们每一个人， Ini bicara soal saudara dan saya. 这是讲到你和我， Berita perikop ini juga relevan bagi setiap kita semua. 这其实非常适合我们大家。 Di dalam kita menjalani hidup, kita ternyata terkadang mengalami apa yang disebut sebagai berdosa di hadapan Tuhan. 那么当我们过我们每天的生活的时候，多少时候我们犯罪？ Kita ini bagai bejana-bejana yang rusak, 那么我们就如一个破坏 yang 的这个器皿， tercela, 是被侮辱的， yang ternoda, 是被玷污的， yang kacau, saudara. 是混乱的。 Saudara, hidup kita tidak seperti yang Tuhan mau. 那么我们的生活在神面前实在不讨他的喜悦。 Saudara mungkin adalah orang-orang Kristen yang lama, saudara. 也许你们都是老基督徒， Mungkin saudara juga pernah atau bahkan sampai saat ini pun terus setia melayani Tuhan. 也许你们到今天都还忠心的服侍上帝。 Sudah begitu banyak hal-hal yang saudara kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. 那么你们为上帝做了很多很多的 Saudara 工作， memberi persembahan buat Tuhan. 你们奉献一笔钱给上帝。 Tetapi jika bejana hidup saudara itu rusak, 可是如果你们生活的器皿坏掉了、 retak, 破裂了， tidak berfungsi lagi, 已经失去功能了， maka sesungguhnya hal-hal itu tidak akan membawa pelayanan saudara kepada hal yang baik. 那么这件事情就不会使你成为一个好器皿。 Ketika bejana hidup saudara retak atau rusak, 当你这个器皿坏掉的时候， ketika ada begitu banyak dosa-dosa kesombongan ada di dalam diri kita, 当你心中有许多骄傲的罪的时候， egoisme, mengandalkan diri, 我们自私，我们依靠自己， tidak peka pada pimpinan Tuhan, 我们真的对于神的带领不敏感， bahkan mungkin kita seringkali mencuri kemuliaan 甚 Tuhan. 至很多时候我们偷窃神的荣耀。 Di saat-saat seperti itulah Tuhan ingin sekali memproses hidup saudara 就 dan 在这 saya. 样子的一个情况之下，上帝他要塑造我们的生活。 Saat-saat seperti itulah Tuhan mungkin akan melakukan sesuatu yang mungkin menyakitkan kita. 就在那个时候，很可能上帝做出一些使我们疼痛或者， Tuhan mengizinkan kita Woman, mengalami isi-isi. yang namanya kehancuran atau broken. 那么上帝许可我们经历一些破碎的经历。 Ingat saudara bahwa Allah bukan sekedar ingin membuat kita dihancurkan lalu dia pergi. Bukan 但是 saudara. 上帝不只是要使我们破碎，他就离开我们，不是这样， Dia tidak akan menjadi Allah seperti itu. 他不会成为这种上帝， Karena sesungguhnya Allah meremukkan kita 因为事实上上帝使我们破碎， untuk dia membentuk kita kembali. 为了重新塑造我们。
Dan Allah hanya meremukkan kita, orang percaya, kalau Ia ingin membangun atau membentuk kita kembali. 唯有在他想重新塑造我们的情况之下，他才使我们破碎。 Karena Allah kita bukan Allah perusak, 因 saudara. 为我们的上帝并不是一个 Dialah 毁坏 adalah 的 Allah 上帝， pembangun segala yang 他 baik. 是一个建造一切好事、善功的上 Saudara, 帝。 jika kita saat ini sedang merasa dalam kondisi-kondisi yang berat, 那么，如果我们今天处在一个非常艰难的 atau 情 mungkin 况里面， pernah mengalami hal-hal yang berat, saudara. 或者我们曾经经历到一些艰难的事情， Saudara mungkin mengalami kondisi yang namanya disebut sebagai kehancuran. 也许你们曾经经历到所谓的一些破碎的经历。 Di dalam kondisi-kondisi semacam itu jangan berpikir bahwa Allah jahat. 那么，千万不要觉得上帝 Kenapa Allah meninggalkan 很坏的 aku? 上帝，为什么上帝离弃我 Saudara, 呢？ justru di dalam kondisi-kondisi yang hancur itulah sesungguhnya kita akan siap untuk dipulihkan 那么 kembali. 就是在这样子破碎的情况之下，我们才能被上帝重建。 Saudara, Allah bisa saja Dia membiarkan kita, membuang kita, tidak lagi mempedulikan kita, bisa. 那么很有可能上帝短时间暂时不理我们，很可能， Tapi yang Dia lakukan bukan itu, saudara. 但是他所做的事实上不是这个， Dia mau memproses kita kembali. 他其实要重新塑造我们， Dia mau membentuk kita kembali. 上帝要重新塑造我们。 Saudara, itu adalah satu hal yang luar biasa, anugerah yang amazing grace, Nah, yang luar biasa. 其实这件事情是了不起的一件事情，伟大的事情。 Saudara, ketika saya menyiapkan bagian firman Tuhan ini, saya berpikir, 当我准备这一篇道的时候，我想， kira-kira apa ya perasaannya Tuhan tatkala Ia mengizinkan seseorang itu mengalami kehancuran atau brokenness itu, saudara. 当上帝许可一些人他们生命当中经历到一些的破碎，到底上帝的感受是什么呢？ Apakah Tuhan senang ketika Ia harus melihat seseorang dihukum mengalami kehancuran? 上帝看到一个人被刑罚，上帝看到一个人破碎，他喜悦吗？ Apakah Tuhan tersenyum ketika Dia melihat bagaimana umat pilihannya dikalahkan oleh Babel? 他看到他所拣选的百姓被巴别所打败，他 Apakah 在 Dia 那边微笑 tertawa 起来吗？ kalau Dia melihat seseorang yang sedang bangkrut, mengalami penderitaan dan mengalami kehilangan? 他看到一个人在那边破产，看到一个人失落，他在那边笑起来吗？ Tidak, saudara. 不是的。 Tapi mau tidak mau memang harus begitu. 可是这是逼不得已的， Tuhan harus melakukannya agar rencananya tergenapi atas hidup kita semua. 为了完成他的工作，他必须任凭这件事情 Dan 发 Allah 生， tidak membiarkan umatnya binasa dalam dosa. 并且呢，上帝不任凭他的百姓在罪恶当中沉沦， Hanya Tuhan yang dapat memulihkan kita. 只有上帝他才能使我们恢复起来。 Ketika Raja Daud berdosa kepada Tuhan, 当大卫王向神犯罪的时候， kita tahu kisahnya bagaimana dia mengambil Bathsheba dari istri Uria itu. 我们知道他抢夺了乌利亚的妻子巴斯巴， Maka Nabi Nathan menegur Daud. 那么拿但先知他就责备大卫， Dan ketika Nathan menyuarakan suara teguran Tuhan itu, pada akhirnya Daud menyadari betapa hancurnya dirinya. 那么当拿但先知责备他的时候，大卫王那个时候才觉得自己有 Dalam 何等的 Mazmur 惭愧啊！ 51 Daud menuliskan demikian, 诗 saudara. 篇51章51篇，大卫这样子写说： Korban sembelian kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. 神所要的祭就是忧伤的灵，神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。 Saudara, kehancuran yang sejati atau kehancuran yang benar adalah kehancuran yang membuat kita kembali kepada Tuhan. 弟兄姐妹们，一个正确的破碎，就是使我们回转于神的破碎， Kehancuran yang membawa kita untuk menyadari betapa kita butuh Tuhan. 就是使我们真正觉悟到我们需要上帝。 Kita butuh Sang Penjunan Agung yang sanggup memulihkan hidup kita. 我们需要那伟大的窑匠来恢复我们的生命。 Saudara, ketika Kristus Sang Penjunan Agung itu telah membentuk kembali manusia dengan kuasa kebangkitannya. 那么，耶稣基督那伟大的窑匠，以他复活的大能重新建造我们。 Musuh terbesar maut telah dikalahkan. 最大的敌人就是死亡，已经被打败 Dengan 了。 demikian, saudara, setiap orang percaya yang mau dipulihkan akan dipulihkan secara sempurna di dalam
Kristus. 因此，所有的信徒相信耶稣基督的人都会在基督里面被恢复起来。 Lalu saudara, kira-kira bagaimana di dalam kehidupan keseharian kita Kristus ini membentuk kita, saudara? 那么，主耶稣基督怎么样来塑造我们的生活呢？ Mungkin Tuhan harus menghancurkan kita terlebih dahulu, tetapi Dia akan membentuk kita kembali. 也许他会使我们先破碎起来，但是他会重新建造我们。 Pertama, saudara, Di- lewat firman Tuhan. 透过神的话语， Saudara, inilah firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, kita renungkan. 这个就是我们所读的、所思考的、所听的话语。 Firman Tuhan inilah yang akan terus memproses kita. 神的话语会不断的建造我们， Seperti saat ini, tatkala saudara mendengar firman Tuhan 就 ini. 像今天这个时刻，当你们听神话语的时候， Tuhan memakai cara ini untuk boleh menegur setiap 上 kita. 帝使用这个方法来责备我们。 Firman Tuhan akan terus makin membuat kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan dan kita harus taat kepadanya. 神的话语呢，使我们觉悟到我们需要他，我们也需要顺服他。 Yang kedua, saudara. 第二， Saudara, lewat orang-orang di sekitar kita, saudara. 就是透过我们周边的人。 Saudara, saya membayangkan Tuhan itu seringkali memiliki sense of humor atau selera humor yang luar biasa, saudara. 那么我想说，上帝其实拥有一个很了不起的幽默感。 Tuhan kadang-kadang izinkan orang-orang yang kadang-kadang mungkin menjadi kerikil-kerikil bagi kita. 那么有的时候呢，上帝许可那一些我们认为是石头的人存在我们 Dan 身 kita 边。 berseru pada Tuhan, Tuhan kenapa mesti dia ada? 我们常对上帝说：“主啊，为什么 Dia 那个人 mengganjal 必须 hidup 存在呢？他拦阻了我的 Dia 生活， menjekelkan. 他实在是很讨厌。” Tapi saudara, ternyata yang saudara sebut sebagai kerikil-kerikil tadi adalah alat bentukan Tuhan untuk membentuk kita semua. 可是呢，原来你们称为那一些小石头的人，原来他们都是上帝所使用来塑造我们的人。 Yang ketiga, saudara, 第三， ini bicara soal lewat keadaan-keadaan. 这 saudara. 讲到关于情况、环境， Keadaan seperti apa? 怎么样的一个环境呢？ Keadaan lancar? 是顺利的环境， Nah, ini mungkin bagian yang enak, saudara. 可能这是很舒服的部分。 Tapi biasanya yang enak-enak itu Kesenangan ternyata sang. tidak terlalu membentuk saudara. 舒服的或者使我们舒适的一些东西呢，不那么那些塑造性不那么大， Justru keadaan yang sulit, 而艰难的环境、 penderitaan, 困难、 sakit penyakit, 疾病、 kesepian, 孤独， kondisi-kondisi yang penuh dengan ancaman. 甚至危机。 Seperti saat ini kita mungkin terancam oleh wabah yang bisa membuat yang mematikan, saudara. 就像今天我们有这么严重的这个病毒威胁我们， Justru semua itulah yang punya daya tekan, daya press, daya bentuk yang lebih optimal dalam hidup kita. 那么他们呢，这一些东西会塑造我们， Justru itulah yang lebih akan membentuk kehidupan kerohanian 它 kita. 会更加塑造我们的灵命， Maka saudara, biarkan Tuhan terus memproses kita 所以我 semua. 们就要让上帝塑造我们。 Mungkin sakit rasanya. 也许整个过程觉得 Tetapi 非常 biarlah 痛， Allah yang mengasihi kita itulah yang akan terus memulihkan kita. 可是但愿那爱我们的上帝恢复我们。 Setelah lagu KPPK ada yang berbunyi demikian, sangat indah sekali. 真教诗歌有一首歌非常美好， Kehendakmu, oh genapkanlah, ku tanah liat kau penjunan, bentuklah aku seturutmu, ku mau menunggu pimpinanmu. 这首歌告诉我们：凭你一行，主，凭你一行，主，你是窑匠，我是泥土。 Saudara, lagu ini sangat enak dinyanyikan, 那 saudara. 么这首歌非常的好听， Tapi tahukah saudara betapa tidak mudahnya lagu ini, 可 saudara? 是你们知道这首歌有多难吗？ Sangat tidak mudah untuk kita jalani. 非常的难。 Saudara, dalam proses pembentukan saya menjadi seorang hamba Tuhan di seminari, 那么在我在神学院被塑造成为神仆人 saya 的整 sering 个过程， berdoa, 我很时常祷告， Tuhan, saya ingin menjadi hambamu. 我祷告说：主，我想成 Saya 为你 ingin 的仆 melayani 人， Engkau dengan setia, Tuhan. 我想衷心的服侍你。 Bentuk aku. 主，你塑造我， Saya betul-betul ingin mengasihi Engkau, Tuhan, memberikan hidup saya sepenuhnya untuk Engkau, Tuhan. 我要把我
全心全意全人都献上给你服侍你。 Bentuk aku, jadikan aku hambamu yang baik dan 你塑 setia. 造我成为一个好的仆人，荣耀 Saudara 你的仆 tahu 人。 bagaimana konsekuensi dari sebuah doa ini, saudara? 你知道这样子的一个祷告的后果是什么吗？ Saya rasakan sangat tidak mudah. 是非常非常的难。 Bentukan Tuhan bukan poles sana, poles sini, bukan sekedar tekan sana, tekan sini. 那么神的塑造不只是这小部分那小部分， Saudara, bentukan Tuhan bukan sesuatu yang mudah. 那么上帝的塑造并不是一个容易的事情。 Saya ingat bagaimana saya harus bergumul pada waktu itu tentang masalah ekonomi, saudara. 我还记得那个时候我在经济上有困难， Karena di mana pada waktu itu ada kalanya kiriman daripada sponsor saya itu tiba-tiba tersendat selama beberapa bulan. 因为呢有的时候那赞助我的人他寄的经费有的时候就停止了几 Tentu 个 ini 月。 sangat tidak mudah. 当然对我来说很不容易。 Saya juga pernah mengalami bagaimana pergumulan besar akan keraguan saya untuk panggilan hamba Tuhan ini, saudara. 那我在走我这个护照，我也曾经 Saya 这 bergumul 个疑惑 Tuhan, 过。 kalau engkau memang betul panggil saya, kenapa begini Tuhan? 我对上帝说：“主，如果你真的呼召我，为什么这个样子呢？ Hal yang lain lagi saya mengalami bagaimana saya harus menerima kondisi, bagaimana saya harus kehilangan kepemilikan sesuatu yang menurut saya sangat berharga. 那个时候我也失去我觉得生命当中非常宝贵的东西。 Bahkan ada kalanya, ada waktu di mana saya harus mengalami berhenti daripada studi saya. 甚至呢，我必须先暂停， Saya harus keluar dari seminari 我是离开神学院， dan pada akhirnya saya keluar selama setahun, saudara. 我暂停了一年啊。 Saudara, semua itu adalah hal-hal yang begitu tidak mudah 我 di 觉 dalam 得那 hidup saya. 些事情实在是很不容易的， Satu aja berat, 一个都已经难了。 tapi ini langsung menerpa saya tak henti-hentinya dalam range waktu yang hampir berdekatan. 可是呢，在短期间内，很多事情连连冲击我。 Bagi saya ini adalah satu titik nadir, titik yang paling bawah yang mungkin paling berat yang saya alami. 对我 saudara. 来说，这个就是我的人生低谷啊！ Rasanya saya merasa, oh Tuhan, aku nggak mampu Tuhan. 我觉得主，我真的受不 Ini di 了， luar kendaliku Tuhan. 这个已经是超过我的能力了。 Saudara, di tengah-tengah kondisi-kondisi semacam itu, 那么在这样子的情况之下， saya bergumul dengan berat. 那么我很挣扎， Tapi pada akhirnya saya bisa memahami bahwa saya bukan sedang di luar kendali. 可是呢，到最后我可以了解到，其实我没 Di 有 dalam 在 iman 神的 saya, 控制以外， saya percaya bahwa saya ada di dalam kendalinya Tuhan. 在我的信心里面，我相信我是在上帝的手中，在他的控制之下， Tuhan sedang membentuk saya ulang. 他正在重新塑造我。 Tuhan sedang ingin memproses saya sehingga menjadi bejananya yang baik. 那么上帝要塑造我，因此我可以成 Bukan 为他的 bejana 好 asal 器皿， jadi. 不是一个随随便便做成的器皿而 Itulah 已。 yang saya pahami kemudian, saudara. 这个是我后来所了 Dan 解的。 ternyata Allah tidak akan memakai kita sampai kita mengalami kehancuran. 而原来，在我们破碎之前，上帝也不 Karena 会用我们。 bejana-bejana lama kita itu mengalami keretakan, ada penuh dengan noda, ada penuh dengan kerusakan. 因为我们旧的器皿是充满破裂、充满这些坏的地方。 Memang kita harus mengalami kehancuran ini, saudara. 那么我们本来就先必须被破碎， Baru Tuhan akan pakai kita. 上帝才能用我们。 Karena pada saat kehancuran itu, kelemahan-kelemahan kita akan dikikis. 因为在破碎的情况之下，我们的弱点才会被抹擦。 Kesombongan dalam diri saya dihancurkan. 那么我心中的骄傲被破碎， Saya seringkali suka mengandalkan diri, egois. 我很多 Hal-hal 时候 itu 依靠自己， dikerat dalam hidup saya, 我 saudara. 自私，而上帝把这些事情都挪走。 Saudara, proses pemulihan pada akhirnya akan terjadi secara optimal ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. 当我们愿意在神面前谦卑自己的时候，那个时候我们 Tanpa 才能 penyerahan 被神 total 塑造。 Mustahil kita akan menjadi bejana yang baik. 那么如果没有这样子的一个破碎的过程，我们就不可能 Barangkali 成为一个好器皿。 kita akan tetap masih menjadi bejana lama itu. 很可 Menjadi 能我们 bejana 是 yang 旧的 rusak 器 itu. 皿，是坏的器皿。 Tidak akan optimal di dalam pelayanan. 那么在侍奉里面，我们不能够达到最大的这个效果。 Saudara, bagaimana kondisi saudara saat ini, saudara? 那么你们今天的情况如何呢？ Seperti apa model bejana hidup saudara saat ini? 那么你们今天的器皿是怎么样的一个器皿呢？
Firman Tuhan hari ini menyapa kita kembali 那么神的话今天重新提醒我 untuk 们， kita kembali pada Sang Penjunan Agung itu. 让我们再次回到那伟大的窑匠手 Lewat 中。 mimbar online hari ini, saudara, Tuhan menegur setiap kita. 透过今天的网络敬拜，上帝也在劝勉我们，在责备我们。 Ketika Roh Kudus bekerja dalam hati kita masing-masing, 当 mari 圣灵在我们心里面动工的时候， jangan keraskan hati kita. 千万不要心里刚硬， Mari kita bertobat. 我们悔改， Mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan 我们在神面前谦卑自己， dan buka hidup kita masing-masing untuk dibentuk oleh 我们 Tuhan. 在神面前敞开我们自己，求神来塑 Karena 造我 saya 们。 yakin bahwa Tuhan akan memulihkan hidup kita dengan luar 因为 biasa. 我相信上帝要大大的恢复使用我 Karena 们， rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan-rancangan yang sangat indah. 因为神的意念呢是非常美好的意念。 Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan bagaimana rancangan Tuhan adalah rancangan-rancangan damai sejahtera. 那么耶利米书29章11节告诉我们，神的意念是平安的意念， Rancangan yang akan membawa kehidupan yang penuh dengan harapan. 是我们有一个指望，对未来有指望。 Dan Tuhan punya rancangan yang khusus atas hidup saudara masing-masing. 并且呢，上帝对你们每一个人的生命是有计划的，是有。 Saudara, untuk menutup khotbah Jika ini, mengingat. saya ingin menunjukkan sebuah gambar ini, saudara. 那么作为今天讲到的结束，我想给你们 Saudara 看 tahu 这 apa 一 itu 张图。 artinya kintsugi? 你们知道什么叫做金山修复法吗？ Kintsugi adalah sebuah seni dari Jepang yang mana seni ini itu merangkai kembali pecahan-pecahan keramik dengan menggunakan campuran emas, saudara. 那么其实呢，这个修复法是来自日本， Seninya 把破裂的 akan membuat 器皿重新连起来。 Akan membuat barang itu bisa harganya itu naik 1000 kali lipat. 那么 saudara. 这样子的一个修复法呢，使这个器皿的价格齐了1000倍。 Kalau mangkok ini satunya mungkin pada awalnya harganya cuma 10.000. 可能这个碗呢，原来的价钱只有1万多 Tapi，setelah pecah, dirangkai kembali dengan seni kintsugi ini, maka harganya akan berlipat-lipat menjadi 10 juta, saudara. 破裂之后，然后以金山修复法把它重新连起来，它的价格可能就会涨 Sungguh 成luar 10 biasa, 条， bukan? 实在是了不起。 Apa yang bisa kita pelajari daripada kintsugi ini? 那么我们从这样子的修复法、金山修复法之中可以学到什么东西呢？ Sebelum emas itu akan bisa menjadi penyambung pecahan-pecahan keramik itu. 在金粉把破裂之间的这个器皿连起来之前， Memang kehancuran itu harus terjadi terlebih dahulu. 本来这样子的破碎是必须发生的。 Kehancuran itu memang harus terjadi dalam hidup kita supaya kita boleh dipulihkan menjadi bejana yang lebih baik. 那么我们生命也必须先被破碎，让我们能够被重新建造。 Memang kadang-kadang itu sulit, saudara. 本来这件事情是很难的， Dan bahkan mungkin bukan kadang-kadang, sering kali atau bahkan setiap kali 这 itu 不是有时 begitu 候，这 sulit. 是每一次都很难。 Tetapi di dalam semua itu akan membawa pada proses pemurnian hidup yang luar biasa. 但是呢，这一切事情过了之后，会使我们生命变得更纯洁。 Kristus tidak pernah membiarkan kita berantakan selamanya. 耶稣基督他不任凭我们永永远远破碎， Karena dengan karya salib Kristus, maka hidup kita yang dibentuk kembali ini akan menjadi kintsugi-kintsugi rohani. 因为呢，依靠主耶稣基督所完成的那个救赎大功，我们破碎的生命就将会被重新建造 Hidup 起来。 lama kita sudah berlalu. 那么我们过去的生活 Dan 已经 kita 过 memiliki 去了。 hidup yang begitu berharga di mata 我们 Tuhan. 在上帝眼中，在上帝眼前有一个很宝贵的 Dan 生命， saudara akan bisa menjadi bejana-bejana untuk kemuliaan Tuhan. 并且你们能够成为上帝荣耀的器皿。 Mari saudara dengan kerendahan hati dan sabar kita siap dibentuk untuk rencana-rencananya yang indah. 我们要存着一个谦卑并且忍耐的心，来面对这样子的一个塑造， Dan biarkan Sang Penjunan Agung itu membentuk setiap kita. 并且求神那位伟大的窑匠来塑造我们每一个人的生命。 Mari sama-sama kita berdoa. 我们一起祷告， Minta kesediaan penginjil Mika untuk berdoa. 主啊，我们在你面前就是一块泥土，我们求你自己来塑造，按照你的心意来塑造，按照你美意，按照你的计划来塑造。如果在我们的生命当中有骄傲，我们凭着自己的骄傲，凭着自己的能力来塑造我们自己的生命。主啊，求你使我们这个器皿破碎起来，
并且靠你的恩典重新建造我们，让我们能够成为你荣耀的器皿，让我们的存在在我们的家庭，在我们的公司，在任何一个地方，包括在我们的教会，都能成为荣耀你的器皿，并且对别人成为极大的祝福。主使用我们短暂的生命，使用我们短暂的年日，让我们这个短暂、软弱、卑微的人，能够成为你荣耀的器皿。感谢耶稣听我祷告，奉耶稣名求，阿们。阿门。